Yelah, beli je lah senang. Tak banyak kecah, tak banyak bahan balance, bahan lebih-lebih. Cuma kalau anak ramai tu eloknya buatlah, ya. Yes, alright. Muai sikit lah, puas lah sikit anak-anak kita makan. Alhamdulillah. Alright, okay. Sekarang ni kita dah bersiaran juga di Facebook. Thank you so much rakan-rakan di IG kerana menunggu. Okay, seperti biasa di Facebook juga kita menunggu viewers kita yang lain dapat notifikasi. Juga di IG nampaknya the numbers makin meningkat. Mungkin baru dapat notification kan. Okay, katanya saya dah buat buat raya semprit dari resepi Kak Zaidah, memang sedap. Tak terkata. Yalah, Alhamdulillah. Ya, happy Kak Zaidah dengar ya. Right. Okay, hari ni kita pun nak ngajar buat biskut juga lagi ni. Ni biskut atas permintaan daripada last year ya. Permintaan ramai Kak Zaidah. Daripada last year. Demand tinggi ni untuk resepi ni. Saya tak ada kesempatan nak mencari resepi lama saya. So now saya dah jumpa, so kita boleh kongsilah resepi untuk inari. Okay Bel, dah siap semua? Right, dah ramai dah ni. And in fact ada juga yang berikan kita bintang dah Kak Zaidah. Terima kasih ya for those yang memberi Kak Zaidah bintang. Terima kasih banyak. Okey, boleh kita mula ya? Boleh. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Hari ni Kak Zaidah nak tunjuk biskit lagi since kita lagi 2 minggu nak beraya. So ni pun atas permintaan ramai ya biskut ni. Saya cari yang sebenarnya biskut ni resipi lama saya ya. Saya cari dan alhamdulillah saya dah jumpa. Okey, now kita hari ni saya nak buat biskut dahlia ya. Kalau di bahagian selatan kita panggil biskut ni dahlia. Kalau di bahagian utara dia panggil biskut ni samprit ya. Kalau kita di bahagian selatan, bila kita mention samprit, dia adalah biskut yang panjang-panjang tu. Kalau yang bunga, kita panggil dahlia. Tapi di bahagian utara, dia panggil yang bunga tu juga dahlia, yang bunga tu samprit, yang picit panjang tu pun samprit. Kalau di bahagian utara. Samprit tu maknanya dipicit. That is itulah namanya biskut samprit sebab dipicit. Okey. So tapi kita di bahagian selatan, kalau yang bunga kita panggil dahlia, yang panjang kita panggil samprit. Okey. Tapi bendanya rupanya sama. Okey. Rasanya pun lebih kurang, tapi yang pastinya resepinya of course lain ya Kak Zaidah. Lain. Yang samprit picit tu dia agak lembik sikit ya. Yang samprit bunga ni agak keras sikit adonannya ya. Okey. Bahan-bahan untuk dahlia ya. Okey. 250 grams butter. Kalau perempuan tak nak pakai butter, nak pakai margarine juga boleh ya. 250 grams butter, 320 grams susu pekat manis. Apa-apa tak kisahlah ya, susu pekat manis. Tetapi susu pekat manis juga ada memberi kemanisan kepada biskut kita. So sekiranya kalau perempuan guna susu manis yang tidak berapa manis, so akan ada kurang sikit manis pada biskutnya ya. So terpulang kepada perempuan ya. Okey, 320 gram susu pekat manis, 280 grams tepung jagung, 140 grams tepung custard, 280 grams tepung gandum, 100 grams tepung susu, 50 grams gula icing, 1 biji kuning telur dan setengah sudu teh vanila. Kak Zaidah ulang sekali lagi. 250 grams butter, 320 grams susu pekat manis, 280 grams tepung jagung, 140 grams tepung custard, 280 grams tepung gandum, 100 grams susu tepung ataupun tepung susu, 50 grams gula icing, 1 biji kuning telur dan setengah sudu teh vanila. Okey, kalau sekiranya perempuan tak nak manis, perempuan boleh ketepikan gula icing tu ya. Hanya pakai susu manis saja. Kalau tak nak manis lah. Tapi kalau biskut tak ada rasa manis pun tak sedap juga ya. So perempuan kena rasa dulu. Kemudian kalau rasa manisnya cukup, boleh ikut resepi ni. Kalau rasanya termanis, perempuan boleh kurangkan icing sugar ataupun tak payah letak icing sugar juga boleh. Okay, so cara dia senang aja. Butter ni kita kena pukul. Kak Zaidah pakai mixer ya. Kalau perempuan tak ada mixer, pakai tangan pun boleh lah. Okey, masukkan susu manis, 320 gram susu manis, kuning telur 1 biji, masukkan sekali gula icing,
Okey, kita pukul sekejap ni ya. Pukul sekejap hingga dia rata. Kemudian bolehlah kita masukkan ke semua tepung. Saya dah masuk tepung susu. Tepung custard. Masuk semua tepung ya. Tepung-tepung yang kita dah timbang ni lah. Tepung custard, tepung jagung, tepung susu dan tepung gandum. Tepung jagung. Adonan ni agak banyak ya. Mungkin kalau perempuan, tapi kalau hari raya kita buat biskut banyak pun tak apa. Boleh kita kongsi-kongsi, boleh bagi mak mentua. Yang mak mentua pula boleh bagi menantu. Okey. Okey, kita masukkan tepung gandum. Cantik warna dia. Ni warna ni datang daripada tepung custard ya. Kita tak guna pewarna pun hari ni. Ya. Tepung custard juga lain brand lain ya, dia punya warna ya. Ada tepung custard dia seakan-akan warna oranye pun ada ya. Ini Kak Zaida pakai Bird's custard powder. So warna dia kuning. Kalau yang beli di bakery tu kebanyakannya warna dia agak oranye. Okey, kita akan masukkan vanila. Vanila tak payah banyak ya, sebab kita nak kekalkan rasa bau tepung custard. Sedap bau dia. Masuk vanila je terus. Wow, bau dia. So good. Okey. Ada yang tak kena ni ya. So kita mix dia hingga dia rata ya. Pukul pakai tangan juga boleh ni. So, siapa yang tak ada mixer nak pukul pakai tangan, silakan. Okey, dah boleh. Alright, man. Dia tak macam samprit yang samprit tu yang panjang tu dia lembut lagi. Ni agak keras sikit ya. Kalau perempuan buat banyak macam ni, perempuan boleh tutup bowl ni dengan kain ataupun dengan plastik ya, supaya dia tak kena angin. Sebab bila dia kena angin, dia cepat keras ya. Alright. Siap dah. So kita nak mencanai dia, nak memicit dia ya. Belum jadi dah boleh terbayangkan rasa dia macam mana, sebab dah tengok warnanya pun, dah tengok bahan-bahannya, dah boleh agak dah rasa dia macam mana bila kita makan. Okey, Kak Zaida cuba keluarkan so that you can see adonan dia. Yep. Alright, Nana Razak tanya, jika pakai margarine kuantiti sama dengan butter ke Kak Zaida? Sama, jangan ubah ya. Kalau pakai margarine, nak pakai butter apa pun jangan ubah dia punya sukatan ya. Okey, nampak tu. Dia tak melekat di tangan Tak ya, dia tak. Dia lembik nampak tu ya. Kalau dia keras susah pula nak picit nanti. Cuma dia tidaklah lembik sangat. Macam samprit tu dia lembut betul ya. Yang ini dia macam ni ha. Ya, kita boleh gelik dia, gintil dia, dia tidak melekat di tangan. Dia tak melekit lah. Alright. So kita sediakan loyang. Okay, Kak Zaida guna acuan.
Ni memang biasanya orang guna buat dahlia ya. Dia ada banyak acuan yang sebenarnya, banyak cetakan dia ya. So Kak Zaida guna yang pecah berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7. Pecah 16. Ya. Dia ada pecah 12, dia ada pecah 16. Ikut perempuan lah ya. Ini biasanya di bakery ada jual ni ya. Bakery ada jual acuan untuk samprit, untuk dahlia. Okey. Comel aja. Comel? Okay, so jadi memang kesabaran sangat-sangat diperlukan untuk biskut ni. Dia buat satu-satu tu yang Dia buat satu-satu. ya, dia tak boleh buat banyak ya, pasal dia tak boleh diterap. Jadi kalau Kak Zaida macam ada dia punya acuan-acuan yang memang boleh picit tu, macam mana Kak Zaida? Macam mana tu? Yang ada pipe, dia kan ada pipe terus yang kita boleh tekan terus. Boleh jugalah. Cuma cari pecahan dia, cari banyak sikit pun dia cantik. Dia kena berpisah banyak macam ni cantik. Wow. So kat depan dah raya dah. Okey, anugerah terindah ya, betul. Alhamdulillah. Saya ada order kek buah since pagi tadi tapi tak respon dekat WhatsApp. Okey, hang in there, okey. Sebab masih ramai lagi yang sedang menanti message mereka untuk di-reply. Hang in there, okey. Macam mana nak pastikan yang bunga dia tak kembang selepas bakar? Resepi tu. Ya, dia resepi. Kalau resepi you silap, salah, dia kembang. Kalau resepi tak silap, dia tak akan kembang. Okey lah. Loyang kena sapu mentega ke? Kak Zaida tak ada sapu apa-apa. Ya, tengok saya tak alas kertas dan saya tak sapu apa-apa. Memang betul-betul loyang bersih ya, tak ada, dia tak melekat ya. So ikut you all lah, you nak pakai acu apa. Acu plastik pun juga ada untuk dahlia, tapi yang cantik yang inilah. Yang pecah apa? Pecah banyak. Jadi bunganya keluar halus. Okey. So jadi kalau ikutkan, kalau guna nozzle ni memang satu biji sekali ya picit. Memang dahlia buat satu-satu. Tapi tak tahulah kalau ada mesin yang untuk komersial tu lain lah ya. Tapi kalau yang kita nak berniaga ni memang satu-satu. Yang kita nak buat biasa ni, dia memang satu-satu lah macam ni, berjam. Kan? Tapi masuk mulut sekejap je. Bel, boleh ke adunan tu kalau nak colourkan? Macam mana Kak Zaida? Colourkan lah. Ada juga yang buat 2 colour ya. Colourkan juga boleh. Tak ada masalah. Alright, by Wardah Rohimi. Kalau kita nak double adunan, tak telur perlu double juga tak? Semua kena double lah. Semua kena double. Kalau you nak double kan semua kena double. Tak boleh telur satu, yang lain double. Tak boleh pula. Nanti sukatan dia dah lain. Kena sama. Kalau you kali 2 semua. Kalau kali 3 kali 3. Kalau you nak buat bowl besar kali 10. Bowl yang 60 liter tu kali 10. Boleh post kuih raya ke Brunei ke? So sorry, buat masa ni masih belum lagi ya. Maaf ya puan. Kuih raya kita tak post di Malaysia. Di Malaysia pun kita tak post ya. Yes, manakan lagi international tak boleh ya. Sorry. Kita takut dia pecah puan. Kalau ada somebody yang nak balik ke Brunei, mungkin kita boleh kirim, tu boleh. Kan. Hand carry boleh ya. Ya. Alright, nak tanya kenapa ya bila lepas bakar bunganya jatuh? Kembang lah tu Kak Zaida? Tu resepinya, resepi. Wah, ni biskut lama betul Kak Zaida. Yalah, biskut saya kecil-kecil ni dulu ya. Cuma dulu-dulu mak kita buat pakai pelantar. Okey. Ya. Mak tok kita buat pakai pelantar ya. Comel je rupa dia. Ni ada yang tersangkut ni, lubang dia ni sebab rapat sangat. Nampak tu dia pecah sikit tepi dia tu, bunga dia.
Alright, thank you so much yang bagikan kita bintang. Thank you so much. Banyak-banyak. Moga luas lagi rezeki anda dan juga anda semua yang sedang menonton ni. Terima kasih banyak. Okey. Salam Bel dan Kak Seda. Waalaikumsalam. Kaki dah baik. Belum. Kaki dah baik tak? Sakit lagi? Sakit lagi tapi saya lawankan lah. InsyaAllah. Doa yang baik-baik. Boleh ganti bahan lain tak kalau kita tak makan telur? Vegan lah Kak Zaidah, macam mana? Tak payahlah letak. Tak So payah letak lah. ada kacau ke tekstur? Ada sikit lah, dia punya lemak tu kurang. Okay, nampaknya oven di belakang tu sedang dipanaskan. So dipanaskan dengan suhu berapa? 180 ya, 180, 170, 180. Tengok oven you ya. Ya. Kita kena panaskan at least 15 minit sebelum kita bakar. Alright, ada yang tanya, jadi kalau biskut tu kembang sebab apa? Pengaruh Resepi. Pengaruh dia sebab pukul terlampau lama ataupun? Bukan pukul terlampau lama, dia bahan yang dalam adunan tu, ya. Bahan dalam resepi tu yang membuatkan dia kembang. Nak beli untuk raya boleh. Macam mana Kak Zaidah? Kak Zaidah tak buat biskut ni. Macam mana Kak Zaidah nak berniaga satu-satu macam ni? Okay. Alright. Okay. Bila nak siap kalau satu-satu macam ni ya? Saya pun terfikir macam mana ni. Sebab biskut kita yang kat sini pun Masya tak terbuat Allah, ya? tak terbuat. Terima kasih saya banyak-banyak. overtime sampai pukul 12 malam untuk nak menyiapkan orders ya. Banyak order. Jadi kalau biskut macam ni agak-agak bila nak siap ni ha? Ya. Okey, ini untuk you all buat lah. Banyak soalan Kak Zaidah yang bertanya tentang kembangnya biskut tu. Okey, macam Kak Zaidah mentionkan tadi, biskutnya kembang disebabkan adonannya. Adonan ya, ataupun kandungan ataupun sukatan dia tu tak kena. Cantiknya. Tapi jenuh lah satu-satu ha. Jenuh ya nak buat. Makannya sekejap aja. Alright. Okey, Kak Zaidah siapkan satu royang ni sebab kita lepas ni dah tak ada dekor apa ya. Hanya kita tunggu dia masak. Masak pun lebih kurang dalam 20 minit ya. Kita dekor dia pun dengan ni. Kak Zaidah guna manik ni. Kalau tok-tok Kak Zaidah dulu dia guna manik yang color silver ya. Tapi sekarang dah ada color manik color. So saya guna manik color. Terpulanglah you nak pakai cherry pun boleh, nak pakai kismis blackcurrant yang kecil-kecil tu pun boleh. Cherry merah pun boleh ya. Tapi dulu tok saya memang pakai ni. Manik ni ya, manik silver. Terjatuh dah manik Kak Zaidah, sorry. Tak apa. Manik ni nampak cantik sikit lah. Yes, kan? Betul. Biasa kan biskut-biskut kan dah ada cherry, dah ada kismis. Jadi kalau manik macam ni nampak lain sikit lah. Sengit-sengit Kak Zaidah buat tu. Cik Nazira, tepung susu tu macam mana? Macam susu Fernleaf tu ke? Tak kisahlah, Fernleaf, Dutch Lady, Nespresso yang penuh krim ya, susu penuh krim. Yep. Ni ada satu yang bahagian ada yang tersangkut. Dia rapat sangat mungkin. Okey, Hajar api atas bawah ke? Kalau apa-apa you nak bakar, mesti guna api atas bawah. Mesti guna api atas bawah ya. Apa-apa you nak bakar, bakar kek ke, bakar biskut ke, bakar pie ke, bakar cuma bakar benda yang pelik-pelik aja yang kadang-kadang dia guna api bawah aja. Tapi kalau setakat nak bakar kek, bakar biskut, bakar pastry, bakar pie, semua api atas dan bawah. Sebab kita nak masakkan bahagian atas, bawah dan juga dalamnya. So kalau bawah saja memang bawah saja yang masak. Jadi dalam memang susahlah nak masak kan Kak Zaidah? Dia kena api atas bawah. Yes. Dan juga kalau ada kipas, mungkin ada tertanya kalau ada kipas. Buka kipas. Yes. Penat dia buat kipas tu. Penat kalau tak guna. Kipas tu kegunaan dia untuk suhu tu rata. Suhu tu rata dan dia kering dia kering. So guna je lah. Acuan tu bunga pecah berapa ya Kak Zaidah? Kak Zaidah kira tadi pecah berapa? 16. Banyak tu. 16, 18 macam tu lah. Dia halus ya. Dia ada pecah 12. So kalau pecah 12 dia bunga dah agak kasar sikit lah. Yep. Sorry ya, kamera goyang-goyang. Hang in there. Masya kita Allah. tunggu sikit lagi ni. Oops, sorry. Tergoyang-goyang. Lepas tu kita bakar. Lepas tu kita buat lagi satu tray ya. Kak Zaidah tak biasa buat ni. Bukan tak biasa buat lah. Pasal bukan bidang kita kan. Jadi berjam-jam je lah. Aduh. Kalau yang pandai tu, yang berniaga tu sekejap aja ya. So
sebab itu kebiasaan. Ni dia dah macam rapat sangat dia. Okey, bunga nozzle pecah 16. Yang Kak Zara pakai sekarang 16. Okey, kita zoom in So jadi kalau tengok nampak tu, dia punya alunan tu Halus. Bunga dia lah, bunga kita panggil Bunga dia sangat halus, nampak tu. Okey. Ni pecah 16 ya. Kalau ada yang satu tu pecah 12, 14. Dia banyak lah ya. It's up to you all. You all nak yang macam mana. Okay, tengok Kak Zaidah picit. Right. Ada yang rapat sangat ni, nampak tu. Dia tersangkut sikit tu. Dah macam koyak sikit ya. Koyak. Kesian dia. Okay. Ni biskut ni dinanti-nantikan daripada last year. Ramai yang minta. Ya, betul. Saya mencari resipi saya sebenarnya. Demand tinggi betul dengan resepi ni. Betul. Jadi, siapa yang request resepi ni daripada tahun lepas, in fact bukan tahun lepas Kak Zaidah, daripada tahun yang sebelumnya. Sebelum dia, kita dah 2 tahun Kita dah 2 tahun dah bersiaran dengan program Jom Masak Kak Zaidah. Jadi, harapnya yang request daripada tahun 2019 masih menontonnya dan dapatkan resepi hari ni. Untuk resepi dahlia. Tersekat-sekat sis hari ni. Mohon maaf. Biasa puasa. Okey, kalau saya pakai acuan bunga pecah 10 boleh ke? Boleh lah, dia kan kasar lah tapi. Dia keluar kasar lah, dia keluar macam itu Dia keluar sekeping-sekeping ya. Ikut perempuan lah, boleh aja. Cuma bunga dia jadi lawa dengan tak lawa lah. Right. Tapi jadilah bunganya tu. Okey, di IG suaranya hilang seperti biasa. Okey, hang in there. Saya endkan live dan kemudian saya akan on semula. Okey, sebentar ya. Okay, so kita siapkan satu tray sebelum kita bakar ya. Yep. Okey, 2 lagi. Okey. Alright, dah okey dah. Alright, okey. Tadi je tak ada. Saya nak tanya, dalam banyak-banyak jenis acuan, adakah acuan tembaga yang paling best buat bentuk bunga ni? Mohon pencerahan. Iyalah, sebab acuan tembaga dia berat tau. Dia berat, jadi dia punya nozzle, dia punya pecahan tu dia stay. Kalau you pakai yang ringan, dia pecahan dia tu sengit-mengit. Kerut-berut. Kalau dia tembaga, tapi bukan tembaga betul. Kalau tembaga betul tak larat pula you. Masalkan tangan. Berat. Dia color dia macam tembaga macam ni. Dia keras. Jangan beli yang lembut. Kalau beli yang lembut, ada yang macam ni yang lembut tau. Itu yang nanti bunga dia tak cantik. Okey, Kak Zada nak letak ni. Dia terpulang lah ya, you nak letak apa. Kalau tok saya dulu memang dia pakai benda ni, tapi dia beli yang kasar sikit. Tumingnya sweet. Nama pun sweet, dahlia. Okey. So kira ni macam statements dia lah. Dia kan bunga kan ada benda tengah ni kan ya. Yeah. Cuma sekarang ni dah ada color-color. Zaman tok saya dulu, mak saya dulu tak ada ni color. Dia pakai yang silver saja. Silver ataupun gold. Itu je lah pilihan zaman-zaman dulu. Sekarang ni kita ada macam-macam. Sekali tiba-tiba ada orang letak heart shape kat tengah. Macam mana Kak Zaidah? Suka hatilah. Janji biskut sekarang ada macam-macam kan bentuk. Yang heart tu rasa boleh bakar ke? Rasanya tak boleh bakar tu. Oh ya? You kena guna benda yang boleh dibakar ya. Yang heart tu rasa tak boleh dibakar. Yang one sugar, if you bakar dia akan cair. Tak semua benda boleh dibakar ya, yang untuk bahagian dekor dia ni. Jadi kena tengok betul-betul. Nanti sekarang cair dah buat seloyang kan. Buat sikit dulu. Ataupun bakar dia dulu. Bakar dia, tengok okey ke tidak. Boleh cair dibakar ke tidak. Sebab kalau gula dibakar dia akan cair, dia kembang nanti. Okey, siaran ada suara ada, alhamdulillah. Okey, that's good. Alhamdulillah. Okey, dahlia kita. Alright. Cantik kan kalau dia color-color ni. Cantik, kalau dia dapat yang besar sikit lagi cantik kan. Kalau dia ada yang besar sikit kan. Ni halus yang Kak Zara jumpa halus ya. So kalau dapat yang kasar sikit lagi nampak dia naik terus. Nampak terang lah. Macam ni nampak cute sangat. So cute. Dear Dahlia. Gitu. Bolehlah letak nama. Anda yang nak jual mana tahu last minute nak cari duit raya kan. Bagilah nama Dahlia, Dear Dahlia ke. So sweet. Wow. Look at that. Masya Allah, cantik. Okay.
So kita bolehlah bakar dia ya. Alright. 180, 107 hingga 180. Kita pulang kepada oven masing-masing ya. Dalam berapa lama? Dalam 20 minit. Okey, api atas dan bawah. Api atas dan bawah. Okey, kita buat lagi sementara nak tunggu biskut kita ni. Okey. Masak. Sementara ni kita boleh berbual. Yes. Ada soalan yang nak ditanyakan. So silakan Kak Zaidah cuba jawab seberapa yang boleh. Sementara saya memicit dahlia ni. Okey. Dia tak macam samprit, dia samprit lagi lembut tau. Samprit adunan dia lebih lembut sebab kita nak picit sepanjang-panjang tu. Yang ini kita ambil sikit-sikit. So dia agak keras sikit. Alright, okay. Untuk yang tertinggal bahan-bahan, saya dah pinkan komen daripada komen Sis Ruby Baini. Thank you so much Sis Ruby Baini. Thank you so much Puan Ruby. Okay, so jadi di Facebook anda boleh swipe semua komen ke kanan dan akan ada tinggal komen yang kita dah pin. Itulah bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu kita hari ni. Menu kita hari ni adalah biskut dahlia. Alright, Princess Virgo tanya, apa fungsi Amplex? Amplex untuk merangupkan biskut lah ya. Kalau tak silap Kak Zaidah lah ya. Tapi tak semua biskut kita letak tu. Biasanya biskut yang jenis tebal-tebal yang guna Amplex. Itu pun dulu-dulu. Sekarang dah tak guna dah Amplex ni, kurang ya. Resipi zaman-zaman dulu yang pakai Amplex. Kak Zaidah guna oven jenama apa? Yang ni Kak Zaidah pakai Milux. Ya. Kan just dahlia is already nice kan. Anyway, ini biskut lama. Biskut lama. Original nama dia is dahlia ya. Memang dahlia sahaja. Okey, acuan samprit saiz berapa tu? Ada saiz ke? Tak adalah, tak ada nama. Tapi dia pecah 16 yang Kak Zara guna sekarang ni. Yes. Dia punya potongan kelopak dia tu 16. So nak tanya apa beza biskut samprit klasik dengan samprit dahlia ni? Ya. Samprit klasik dia tak ada susu manis. Saya dah ada bagi resipi samprit klasik ya. Samprit yang panjang tu saya dah bagi ya. Resipi tu tak ada susu manis. Ini ada susu manis, lain sikit. Rasa dia lain sikit. Walaupun bahan-bahan dia pakai lebih kurang sama, ada tepung custard, tepung jagung, tetapi sukatan dia tak sama, and then rasa dia pun tak sama. Rasa dia kurang sikit lah. Alright, untuk di IG masih belum ada lagi yang kongsikan resepi dan saya tak dapat nak pinkan. Jadi, apa kata saya bacakan lagi lah Kak Zaidah resepi untuk hari ni. Baca Ben. Okey, untuk biskut resepi, sila dapatkan pen dan juga kertas bersama anda sekarang. Salin, jangan tak salin. Dah buat bercinta jugalah nak menekan tu. Kan? Jadi kalau beli, jangan banyak cerita, beli je. Jangan banyak komplain. Mahal lah disamprit orang tu, mahal lah dahlia dia. Tengoklah macam mana nak siap kan. Satu jadi ada reason kenapa harganya begitu. Tapi kalau rasa macam Allah beli mahal, baik kita buat sendiri. Buat sendiri yang sebenarnya murah. Kalau dapat banyak. Betul. Kalau buat sendiri pun kita boleh buat dengan cita rasa kita sendiri. Nak buat kecomel-comel, nak buat kasar-kasar, nak buat lebar-lebar. Yang malas tu sekarang carilah kelopak dia lebar-lebar, jadi dia keluar besar. Cepat habis. Ada yang nak lepis sahaja ke macam Kak Zaidah ni, ni memang old school style. Kadang-kadang kan kita tengok ada dahlia tu memang bunga dia macam lepis je Kak Zaidah. Dia buat satu layer tu je. Okay, it's all up to you, alright? So inilah bahan-bahannya untuk anda buat sendiri, untuk nak dapatkan cita rasa sendiri. Okay, dengan resepi Kak Zaidah, biskut dahlia, alright, dah dapat kertas dan pen. Salin sekarang 250 gram butter, 320 gram susu pekat manis, 280 tepung jagung, 280 gram tepung jagung ya, 140 gram tepung custard, 280 gram tepung gandum, 100 gram tepung susu, 50 gram
gula icing, 1 biji kuning telur dan setengah sudu teh vanila. Esen vanila ya. Okey, jadi telur tadi grade apa Kak Zaidah? Grade B. B atau C. B atau C. Okey. Butter, pastikan butter sejuk ya. Seperti biasa, you all yang dah biasa dengan resepi Kak Zaidah, untuk resepi biskut, anda kena pastikan butternya butter sejuk. Okey. Anda keluarkan, tapi janganlah yang keras-keras yang daripada freezer tu patah, nanti you all punya waste. Daripada chiller dipotong-potong. Kemudian agak-agak yang boleh dipukul ya. Yes. Jangan biarkan room temperature. Kalau kita tengok macam Food Network ke, kita tengok apa kan, diorang semua room temperature, tapi temperature diorang tak sama dengan kita. So jadi macam Kak Zaidah ni untuk pastikan temperature Mak Salih lain, room temperature dia lain, room temperature dia sejuk. Betul. So jadi kita di Malaysia di sini, macam Kak Zaidah sarankan untuk nak buat biskut, untuk dia tidak melekit, untuk dia tidak kembang, untuk dia tidak jatuh, dia cantik dengan keadaan dia, dengan bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan, butter kena sejuk. Okey. Kenapa masa saya buat kuning telur, bunga samprit saya jatuh? Itu resepi lah tu. Kenapa Cuba tu? resepi Kak Zaidah. Okey, cuba resepi ni, nanti kongsikan dengan kita resultnya macam mana. Okey. Saya buat sekarang from scratch ya. Daripada saya timbang tadi, nampak saya tak timbang lah. Saya dah siap timbang, saya mengadun, saya bakar apa yang saya siap ni. Kalau sekiranya saya keluarkan bunga saya jatuh, jatuhlah you punya resipi. Jatuhlah kalau you buat kat rumah. Kalau kita keluar ni sekarang, bunga dia cantik, tak jatuh, dia akan jadi tak jatuh. You just follow the recipe ya. Just ikut saja resipi ni. Christine Wijaya Feng. Yeah. Kak, kalau tepung custard di Indonesia itu tepung apa? Custard di Indonesia. Supposedly mungkin ada jugalah mungkin tepung custard lah. Kak Zaidah boleh tunjukkan packagingnya? Di belakang lah Bel. Di belakang Bel. Okey. Custard powder ya. Custard powder. Okey, tak apa, nanti WhatsApp dengan tim admin. Nanti tim admin mungkin boleh bantu anda untuk bagikan gambar brand apa yang Kak Zaidah gunakan hari ni. Rasanya mungkin ada juga di sana ya. Ada. Ada ya. Saya banyak belajar resepi saya dari Jakarta ya. Bahan yang saya guna kebanyakan pun ada di sana. Alright, butter seperti biasa salted ya. Maaf nak tanya sekali lagi, gula icing berapa gram? 50 gram my dear. Apa dekat sana? Custard powder. Mungkin dekat Indonesia yang nama ada ni brand Hercules, tapi yang ini powder. Yes, kalau powder macam ni mungkin boleh lah. Okay. Puan cuba dulu ya. Anything. Puan cuba dulu, you try dulu, buat sikit dulu, rasa dulu. Kalau tak sedap, you tukar custard powder. Kuih kita sekarang ni, biskut kita sekarang ni, ini sedapnya tergantung kepada tepung custardnya. Kalau tepung custard perempuan tak sedap, dia jadi tak sedap biskut ni ya. So what you do is, you try dulu beli satu. Saya pakai sekarang Bird's custard powder. Jadi bila Bird's custard powder, saya rasa sedap. So kalau puan tak jumpa Bird's custard, perempuan boleh guna apa-apa brand, maybe yang di bakery. Tapi yang bakery biasanya dia warna dia agak orange sikit, dia kurang kuning. Dia orange jadi rasa dia pun agak lain sikit nanti. Okey, kita tunggu yang tu. Dah nak masak dah, sikit lagi ya. Telur grade B butter salted ya. Dia tak masin sebab Kak Zaidah tak ada tambahkan garam ya. Tak masin ya. Kalau you pakai unsalted, nanti dia tak sedap lah. Dia tak bangkit dia punya lemak. Sebab kalau kita gunakan yang unsalted butter untuk kita nak padankan dengan rasa masin dan tak tawar, itu tak pun sedap. Payah Kak Zaidah kan untuk kita nak ni. So jadi dengan resepi Kak Zaidah, so far semuanya salted butter. Saya pakai semua salted, saya tak ada pakai yang unsalted. Sebab pada saya unsalted tu dia tak lemak lah. Tepung susu 100 gram sahaja ya. 250 gram butter. Satu buku butter ya. Normalnya satu buku butter is 250. Ya.
Okey, mungkin ada siapa-siapa yang di IG, mungkin tolong tuliskan resepi dan saya boleh pinkan. Jadi ramai lagi yang boleh tengok kan. Alright. Sorry tak jelas tadi, butter unsalted ke tak? Salted my dear. Kak Zara pakai semua salted butter ya. Saya tak pernah pakai unsalted sebenarnya. Sebab itu you tengok dalam resepi saya tak pernah letak garam pada adunan. Sebab saya pakai salted butter. Cantik ya, nampak kita punya bunga tak jatuh. Nampak? Look at that. Bunga kita tak jatuh, tak kembang ya. Nampak tu bunga dia cantik ya. So you just follow resepi Kak Zaidah. Jangan di-alter, jangan diubah. Jadi kalau ubah nanti dia akan kembang ya. Sebab banyak orang buat dahlia ni bunganya kembang. Untuk elakkan dia kembang, dia mengembang, jadi ikut 100% resepi Kak Zaidah. Saya dah buat ni, jadi perempuan just follow aje. Yep. Kalau tak nak manis, kalau rasa macam manis, perempuan tak payah letak gula icing tu. Ya. Jadinya sama aje. Tepung susu apa-apa jenis boleh ya? Boleh lah, tapi tepung susu yang penuh krim. Full cream tepung susu ya, bukan yang baby formula. Okey, suhu untuk dibakar biskut ni adalah 180 degree Celsius dan dibakar selama 20 hingga setengah jam. 20 minit cukup. 20 nanti minit cukup. Warna dia tak cantik nanti ya. Api atas bawah. Api atas bawah. Ada kipas, onkan kipas anda. Okey. Bel, susu brand apa? Kak Zara pakai Nespresso, Kak Zara pakai Dutch Lady tadi. Apa-apa brand tak kisah. Dutch Lady ke, Nespresso ke, apa lagi ya susu? Beli di bakery pun boleh juga. As long as bukan baby formula. As long formula. as bukan baby formula. Okay. Jangan anak you punya susu baby tu you pergi tu tak sedap lah. Okay, kita faham mungkin ada yang dekat rumah kan, tapi don't do that. Okay, sebab nanti lain rasa biskut ni. Okay, alright, saya run through ni daripada Emily Shell. Betul saya sebut ni 250 gram butter salted, 320 gram susu pekat manis, 280 gram tepung jagung, 140 gram tepung custard, 280 gram tepung gandum, 100 gram tepung susu, 50 gram gula icing, 1 biji kuning telur dan setengah setengah apa tu? Setengah teaspoon ya. Teaspoon esen vanilla. Esen vanilla. Thank you so much. Esen vanilla jangan Emily letak banyak ya. Sebab esen vanilla kalau terlebih dia akan hilangkan bau ataupun rasa custard powder. Kita tak nak sampai hilang rasa custard powder ni lah. Okey, dah masak dah Bel. Dah masak lah kot. Oh belum, sikit lagi. Sikit lagi. Nampak tu? Tak ada kembang ya. Of course lah ada kembang sikit sebab dia ada telur, dia ada butter, tapi dia tidak, bunga dia akan stay lah. Bunga dia tak adalah melepek terus ya. Melepek ataupun jatuh. Melepek macam yang you all risaukan tadi tu. Bunga dia melepek kembang ya. Ni tak ada. Ni just nice. Dia akan kembang sikit lah daripada original yang kita picit ni ya. Okay. So atas dia ni terpulang kepada you all nak letak apa. Alright, thank you yang kongsikan resepi yang saya dah pinkan. Terima kasih banyak-banyak. Tertinggal bas. Kenapa? Jangan tertinggal bas. Mesti baru tune in dengan kita. It's okay. Sebentar lagi nanti kita akan savekan video live ni di Facebook dan juga di IGTV. So anda boleh tonton daripada mula. Boleh use piping bag instead. Piping bag tak boleh. You cannot pipe. Dia tak boleh pipe pakai piping bag. Dia punya texture is like this. Ini tak boleh pipe pakai piping bag. Tangan you akan sakit nanti. Dia terus pipe pada nozzle. If you put dalam piping bag, your piping bag akan pecah. This is not texture for you to pipe using piping bag. Ini texture untuk you picit. Sebab itu dia panggilnya samprit. Samprit yang panjang tu pun tak boleh masuk piping bag. Ya perempuan, dia akan pecah. The piping bag akan pecah. You tak cukup tenaga untuk picit sebab piping bag dia kan besar. Sebab dia punya bancuhan tu tak ada angin dekat dalam. Dia solid. Dia keras ya, dia keras. Dia solid. So kalau macam kita macam buttercream ke apa yang kita boleh picit tu, itu lembik lain. Dia ada air dekat dalam. Okey. Akak ulang resepi. Okey, Kumuta Muniandi my dear, ada resepi di bawah. SWOT all comments to your right.
Dan akan ada satu komen yang tertinggal di bawah tu daripada komen sis Ruby Bai ni. Dan itulah bahan-bahan yang Kak Zaida gunakan untuk menu hari ini. Guna tepung custard yang mana? Kak Zaida pakai Bird's custard. Ada di belakang, nanti saya ambil Bird's ya. custard. Ha. Saya You can get that bird custard. Dia boleh beli di mana-mana supermarket ada ya. Tak perlu pergi ke bakery, kedai-kedai yang jual barang-barang bakery. Di supermarket biasa juga ada. Biskut ni kena ada tatah di bahagian tengah. Tak cantik kalau kita tak letak apa-apa ya. Normalnya biasanya kalau kita nampak dia orang biasanya letak it's a black currant ya, ataupun cherry merah. Tapi Kak Zaida buat macam Tok Kak Zaida dulu ya. Tok Kak Zaida dulu, mak Kak Zaida dia suka buat taruk ni. Cuma yang dulu-dulu dia tak adalah color-color like this. Dia hanya guna silver ataupun gold. Here you go. Yang ini ya, yang Kak Zaida Kak Zaida guna ni. Ataupun ada yang satu tu imported juga pun sedap juga ya. Saya pakai yang local punya lah. Bird's custard powder. Dia ada yang satu lagi yang imported punya juga sedap. So terpulang kepada perempuan. Susu tepung apa yang nak pakai? Susu tepung Ni tepung susu yang full cream milk ya, yang untuk orang dewasa lah. Ya, untuk orang dewasa. Cantik kan kejadiannya you. Cantik. Cuba resepi ni jangan diubah suai ya. Cuma Kak Zaida kata you boleh kurangkan kalau you tak nak manis. So kalau you tak nak manis, cukup dengan sekadar you letak susu manis saja. Alright. So if katalah you vegetarian, you just tak payah letak telur pun tak apa. Ya. Mohon halalkan resepi dan terima kasih. Semoga ya, jangan risau. Allah. Halal dunia akhiratnya. Alright. Dah nak siap dah kita punya first round tadi. You can see dia tidak kembang ya. Dia punya bunga tak hilang. Tak hilang. Okey, cantik tu. Cantik. Dan gula ni bila kita bakar pun dia tidak pecah ya. Gula-gulanya memang meant untuk dibakar. Yep. Bakar dengan on fan ke? If you all ada fan dekat oven anda, just buka sahaja fan-nya ya. Manik, gula ni boleh ganti dengan chocolate chip tak? Chocolate chip. Jangan pakai chocolate chip lah. Chocolate chip nanti dia pecah ya. Dia makan dengan coklat pun dia tak sesuai. Dia tahu kismis. Kita buat style orang dulu. Orang dulu kan dia tahu kismis ataupun black currant ataupun cherry. Baru dia cantik. Wow. Ya. Tapi kalau you nak letak je lah, ikut je lah. Dah tak ada masalah lah. Dah siap ya. So you tak payah risau. You just follow this recipe. Dia tidak akan kembang. Ya. Walaupun you terlebih pukul dia sikit, dia tak akan kembang. Ya, dia tak akan bunga dia tak akan melepek lah. Ya, yang kita risau kadang-kadang kalau kita buat biskut ni, kita picit tinggi kejap lagi dia jadi kembang lepek ya. Itu adonannya yang tak berapa jadilah. Ya. Ni dah cantik dah ni ha. Kan? Ni Kak Zaida pakai acuan acuan berapa ni bel tadi? 16 ya. Potong 16. Ataupun pecah 16, potong 16 pula. Pecah 16 ya. Dia ada pecah 12, ada pecah 10 katanya. Terpulanglah kalau dia lebih kurang pecahan dia akan jadi dia akan keluar lebih kembang dia punya kelopak dia tu. Cantik kan? Cuma yang malasnya tu nak kena buat satu-satu. Cantik kan? Yang ini biskutnya dibakar dengan suhu 180 degree Celsius selama 20 minit di oven dan juga mengikut oven masing-masing ya. Dan jika anda ada fan ya. Sila onkan fan anda. Kadang-kadang dia akan jadi lebih lama ya. Kadang-kadang dia tapi dia not less daripada 20 minutes ya. Kalau dah less daripada 20 minutes dia dah brown, tu bermaknanya perempuan punya oven panas sangat. Kena reducekan the heat ya.
Nana Razak kata thank you so much Kak Zaida, dah try banyak resepi. Semua husband suka. Live pun banyak ilmu ekstra dapat. Alhamdulillah. Kongsi-kongsi dengan rakan anda. Okay. So jadi anak-anak muda seperti kita ni banyak yang kita boleh belajar dengan Kak Zaida. Belajar dengan orang lama ya. Orang lama ni dia pengalaman dia lebih. So jadi kita nak belajar macam orang dulu punya resepi, insya-Allah Kak Zaida akan cuba kongsikan bersama anda semua. Kak Zaida ni ada juga yang dulu tapi ada juga yang dulu kita campur sedikit dengan kita dah modernkan sikit lah ya. Sesuai sikit lah. Yes. Nampak tu cantik Bel? Cantik. Dia tak pecah. Dia punya atas ni pun maniknya kan color-color jadi kan sweet. So sweet. Namanya pun Dahlia. Nama dia secantik rupa ya, bunga dahlia. Awak kan? Cuma nak buat dia itulah yang bercintanya. Sebiji satu bila nak siap. Okey Kak Zaida ada yang tanyakan tentang acuan tu yang pecah 16 tu. Boleh Kak Zaida tunjukkan, kita boleh tengok dekat-dekat. Boleh kejap ya, saya bersihkan sikit sebab tak nampak ni sebab dia ada bancuhan dekat dalam. Okay. Tengok Bel. Ini dia ya. There you go. Yang ini pecahan 16. Okay. Nampak ya? Oh, jauh sikit. Ini pecahan 16. Alright. Dia tak ada kod. Tak ada kod sebab dia lokal ya. Lokal tak ada kod ni. So kalau usually dengan besar macam ni, memang dia punya nozzle panjang macam ni dan besar ya. Okay, so yang ini adalah pecahan 16. Okay, it's up to you. Ada yang nak 15, ada yang nak terpulang. Kadang-kadang you pergi nak cek 16 tak jumpa-jumpa, takkan tak jadi buat. Kalau Zaida cakap 16, you cari semua kedai tak jumpa 16, tak jadi nak buat. Tak boleh lah macam tu ya. Tak kisah. Ini bila you tengok Kak Zaida buat 16, bunga dia agak rapat. Dia jadi macam cantik lah. Bila bunga dia rapat, dia jadi zigzag, dia lawa tu kan. Macam ni. Ya, dia jadi halus, jadi pecahan dia banyak. Kalau you pakai 10 ke 12, dia akan jadi lagi kasar lah. Tapi for sure dia tak kembang melepik lah ya. Yang penting dia tak kembang melepik. Nampak tu, cantik kan? Cantik. Dia just nice. Dia tidak kembang dan dia tidak dia cantik lah. Look at that, beautiful. Nampak Ben? Lawa. Nampak? Lawa kan? Lawa. Dia cute. Sangat old school. Sangat old school. Kalau you taruh cherry, taruh kismis, lagi nampak macam old school. Kalau cherry boleh kan? Cherry boleh. Yang kismis, cherry yang petak-petak tu. Yang boleh. dia orang dah siap potongkan tu. That is not cherry yang sebenarnya. Apa that tu? Is betik Oh really? Yes, betik. Oh sorry ya, betik. Kalau betik tu boleh lah? Boleh lah, tak kisah. Cuma kalau cherry merah tu dia berkilat cantik. And then kalau you pakai kismis pun dia lawa. Dia jadi macam kuning campur hitam. Right. Tapi pakai black currant. Black currant yang kecil tu. Cantik. Kalau pakai yang besar-besar tu mesti nak kena potong ya. Cantik ni. Dan you tengok dia tidak kembang and dia very light. Ya. Inilah dahlia. Alright, Bel dah siap. Biar ada lagi banyak yang saya belum picit lagi ya. Alright. So kita ada lebih kurang 2, mungkin boleh dapat 4 atau 5 tray. 5 tray ni. Ya, 5 loyang. Banyak. Banyak. Kalau besar-besar macam ni lah. Tapi kalau perempuan nak berniaga, buat besar-besar macam ni lah lawa. Besar sangat orang takut nak makan. Kan? Buat untuk rumah pun buat kecil-kecil lah ya. Kalau buat besar-besar orang datang nak makan pun takut. Right. Alright, siap dah Bel? Alhamdulillah selesai dah untuk menu kita hari ini. Alright. Syukur Alhamdulillah. Okey. Dapat juga Kak Zaida kenal permintaan ramai yang minta. Ya, saya yang sebenarnya saya cari resipi ni. Saya dah lama ya. Dah lama saya tak buat. Jadi saya pun tercari-cari jugalah mana saya letak ya. Dan Alhamdulillah kita dah jumpa. Dan saya bila jumpa tu saya terus buat lah. Ya, so pada yang ada yang request Kak Zaida saya nak ni, saya ada, cuma saya kena cari. Ya, sebab benda ni kadang-kadang dah lama kita tak buat ya. Kalau you all tengok arkib Kak Zaida, memang arkib orang lama. Kena cari orang dulu lain lah. Kalau sekarang semua dah computerized. Zaman kita dulu kan semua pakai sekarang tulis. Sekarang duduk dalam hard disk je. Sekarang dah tak ada. Dulu-dulu tak ada ya. Dalam buku-buku pun dah tercabut daripada cover.
Okay, so alhamdulillah, harap perempuan yang mana dah minta 2 years ago, last year, so alhamdulillah dapat Kak Zara tunaikan untuk kali ni. So harap you all berpuas hati dengan biskut dahlia kita, dan insyaAllah kita jumpa esok dengan menu dan resipi lain. Doakan saya sihat. Kita akan jumpa esok insyaAllah. Assalamualaikum, bye.